Halo, saya Shelly. Ramai pemilik sendirian berhad menganggap wang yang dalam akaun syarikat adalah wang sendiri. Tapi dari sudut undang-undang perakaunan, undang-undang cukai, syarikat dan pemilik adalah dua entiti yang tak sama. Marilah lihat video ini. Apabila pemilik syarikat menggunakan wang syarikat untuk membeli barangan peribadi, adakah ia dikira sebagai tuntutan perbelanjaan, gaji, atau pinjaman pengarah? Ramai pemilik perniagaan berfikir, syarikat ini milik saya, dan wang itu juga hasil usaha saya. Jadi saya boleh gunakan dahulu untuk membeli kereta, membayar pinjaman rumah, membeli telefon, atau membayar kad kredit peribadi. Nanti saya uruskan kemudian. Namun dari sudut perakaunan dan percukaian, syarikat dan pemiliknya ialah dua entiti yang berbeza. Terutamanya bagi sebuah SDN ber, wang dalam akaun bank syarikat tidak secara automatik menjadi wang peribadi pemilik. Apabila pemilik menggunakan wang syarikat untuk membeli barangan peribadi, cara transaksi itu direkodkan bergantung kepada tujuan sebenar penggunaan wang tersebut. Jika pemilik membeli sesuatu yang benar-benar digunakan untuk urusan syarikat, seperti komputer syarikat, pakaian seragam pekerja, jamuan pelanggan, tiket perjalanan kerja atau perabot pejabat, perbelanjaan tersebut biasanya boleh direkodkan sebagai tuntutan perbelanjaan atau kos syarikat. Namun, resit, invoice, rekod pembayaran dan bukti bahawa perbelanjaan itu berkaitan dengan perniagaan perlu disimpan dengan baik. Tetapi jika pemilik menggunakan wang syarikat untuk membeli barangan atau membayar perkara peribadi, seperti percutian keluarga, bayaran pendahuluan kereta peribadi, yuran sekolah anak, membeli belah peribadi, pinjaman rumah atau bil kad kredit peribadi, ia tidak boleh terus direkodkan sebagai perbelanjaan syarikat. Ini kerana perbelanjaan tersebut tidak mempunyai kaitan langsung dengan operasi syarikat. Dalam keadaan ini, biasanya tiga cara utama untuk merekodkan transaksi tersebut. Cara pertama ialah merekodkannya sebagai gaji atau allowance pengarah. Jika syarikat memutuskan untuk memberikan wang itu kepada pemilik sebagai gaji, ia perlu direkodkan secara rasmi sebagai Director's Salary atau Director's Fee, dan syarikat perlu mengambil kira PCB, EPF, SO, serta tanggungjawab berkaitan. Selepas itu, wang tersebut menjadi pendapatan peribadi pemilik dan boleh digunakan untuk membeli keperluan peribadi. Cara kedua ialah sebagai dividen. Jika syarikat mempunyai keuntungan yang mencukupi untuk diagihkan dan telah melalui prosedur yang betul, syarikat boleh mengisytiharkan dividen kepada pemegang saham. Pemegang saham boleh menggunakan wang dividen tersebut untuk perbelanjaan peribadi. Namun, dividen bukan sesuatu yang boleh diambil sesuka hati kerana ia bergantung kepada keuntungan syarikat, resolusi pengarah, dan kedudukan kewangan syarikat. Cara ketiga, yang sering terlepas pandang oleh ramai pemilik perniagaan, ialah merekodkannya sebagai pinjaman pengarah atau Director's Loan, amount due from director. Maksudnya, syarikat telah mendahulukan wang kepada pengarah untuk kegunaan peribadi. Pengarah perlu membayar semula wang tersebut kepada syarikat pada masa hadapan, atau ia boleh diselesaikan melalui gaji, dividen, tuntutan yang sah, atau kaedah lain yang sesuai. Masalahnya, jika pinjaman pengarah ini tidak dibayar balik dalam tempoh yang lama, dan jumlahnya semakin meningkat, juru audit, LHDN atau pihak bank mungkin akan memberi perhatian kepada transaksi tersebut dan bertanya sama ada wang syarikat telah digunakan dengan cara yang betul. Contoh, Encik Lim mempunyai Satu sendirian berhad dengan bagi 80,000 dalam akaun syarikat. pada suatu hari, beliau menggunakan 20,000 daripada akaun syarikat untuk membayar wang pendahuluan kereta peribadinya. Kereta tersebut tidak didaftarkan atas nama syarikat dan bukan digunakan untuk tujuan perniagaan. Oleh itu, bayaran 20,000 itu tidak boleh terus direkodkan sebagai perbelanjaan kereta syarikat atau tuntutan perbelanjaan. Jika syarikat merekodkan 20,000 itu sebagai kos syarikat, keuntungan syarikat akan kelihatan lebih rendah daripada keadaan sebenar dan akaun syarikat boleh menjadi tidak tepat. Cara yang lebih betul ialah, jika syarikat ingin memberikan 20,000 itu sebagai pendapatan kepada Encik Lim, ia boleh direkodkan sebagai gaji atau allowance pengarah dengan mengambil kira urusan cukai dan potongan berkaitan. Jika syarikat mempunyai keuntungan yang mencukupi, ia juga boleh mengisytiharkan dividen secara rasmi kepada Encik Lim sebagai pemegang saham. Jika syarikat hanya membayar dahulu bagi pihak beliau,
maka 20 lebih itu perlu direkodkan sebagai pinjaman pengarah. Dalam rekod akaun, Encik Lim akan dianggap berhutang 20 lebih kepada syarikat dan perlu membayar balik atau menyelesaikannya melalui kaedah yang sah pada masa hadapan. Kesimpulan, pemilik syarikat menggunakan wang syarikat untuk membeli barangan peribadi bukanlah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, tetapi ia tidak boleh dibuat tanpa rekod dan pengelasan yang betul. Perbelanjaan untuk tujuan syarikat boleh dituntut atau direkodkan sebagai kos syarikat. Wang yang diterima oleh pemilik secara rasmi boleh direkodkan sebagai gaji atau dividen. Wang yang digunakan sementara untuk tujuan peribadi tetapi belum diselesaikan, biasanya akan direkodkan sebagai pinjaman pengarah. Situasi yang paling berisiko bukan apabila pemilik mengambil wang syarikat, tetapi apabila wang itu digunakan tanpa resit, tanpa rekod, dan tanpa pengelasan yang jelas. Akhirnya, akaun syarikat, cukai dan aliran tunai akan bercampur aduk. Memisahkan wang syarikat dan wang pribadi bukan hanya untuk tujuan audit atau LHDN, tetapi juga supaya pemilik benar-benar dapat melihat berapa banyak keuntungan syarikat dan berapa banyak wang yang telah digunakan secara pribadi. Okey, ini adalah topik yang saya nak share hari ini. Sekian, terima kasih.